وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وهبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على النهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada pagi ini. Saya dijemput untuk menggantikan Asatizah Ustaz yang tak dapat hadir pada waktu ini. Dan insyaAllah kita akan sambung pengajian 40 hadis peringatan Rasulullah SAW yang saya buat kuliah setiap hari Sabtu minggu yang ketiga di Surau Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi kita sambung teruslah hadis-hadis yang kita dah baca sebelum ini. Dan insyaAllah moga-moga memberi peringatan kepada kita semua dan dapatlah sedikit sebanyak memberi panduan dalam kehidupan kita biiznillah azza wa jalla. Ada siapa mana dah hadir tu? Kalau di surau? Hadis ke-6. Baik, kita masuk pada hadis ke-6. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu yang telah dikeluarkan oleh Imam Tabrani, muka surat 9. Peringatan yang ke-6. Betul Muka surat 6 ke peringatan ke-6? Peringatan ke-3. Oh gitu. Oh, minta maaf lah. Okey. Peringatan yang ke-3 muka surat 6. Gitu. Ni yang betul. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khushu'ahunna كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له إن شاء عذبه أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم." Jadi hadis yang ketiga ni Nabi sebut khamsun salawatin, salat 5 waktu. Ini wajib, salat 5 waktu. Mana dalil dia? Bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimus salah, dan dirikan semayang. Dirikan semayang 5 kali sehari. Ifdaradahunna Allah azza wa jalla, yang telah difardukan oleh Allah azza wa jalla. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa mengelokkan wuduknya. Dia ambil wuduk dengan sempurna. Dengan sempurna ni maknanya cukup lengkap lah. Start daripada niat dia sampailah. Setiap daripada basuh tangan tu sampailah dia selesai basuh kaki, sempurna sungguh dia ambil wuduk. Dia tidak main-main, tidak membazir dan sebagainya. Baik. Orang ambil wuduk ni walaupun nampak macam remeh ataupun biasa, tapi hakikatnya syarat sah salat ni, wuduk ni syarat sah salat. Tanpa wuduk tak sah salat. Tanpa wuduk tak sah salat kita. Tapi kalaulah kita nak salat dalam keadaan darurah, contohnya darurat, jam, balik kampung jam crank, kita bertolak subuh, zuhur tu masih lagi atas jalan. Nak masuk RNA memang tak boleh masuk. RNA pun jam. Bayangkan nak masuk macam mana. Jadi waktu tu kita ada salat hormat waktu. Kalau boleh parking tepi sekejap, kita semayang. Ataupun semayang dalam kereta. Bagi orang yang boleh semayang lah. Hormat waktu. Wajib qada balik salat kita. Wajib qada balik salat tersebut. Baik.
Wa sallahunna, dan sempurna salatnya. Macam mana kita nak sempurna wuduk, macam mana kita nak sempurna salat, semuanya itu dengan ilmu. Apa yang dibuat oleh Da'i Ahmad, Ustaz Da'i Ahmad buat pengenalan salat ataupun cerita tentang salat itu sangat baik kepada kita semua untuk menjadi panduan sewaktu kita salat. Liwaqtihinna wa salahunna liwaqtihinna, dan dia salat pada waktunya. Maksudnya dia salat ni memang pada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Sebab ada orang semayang, dia suka melewat-lewatkan semayang. Orang yang suka melengahkan semayang masuk neraka wil. Fawailul lil musallin, maka neraka wil bagi orang yang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam semayang dia. Lalai sini maksudnya orang yang suka mengakhirkan waktu salat. Dia tak ada kerja, tengok cerita Hindustan. Zuhurnya pukul 4. Ataupun 4 suku baru dia zuhur. Habis zuhur, masuk asar. Dia terus semayang asar. Orang macam ni, dosa dia dapat. Melengah-lengahkan semayang tanpa sebab. Wa atamma ruku'ahunna, dan sempurna rukuknya. Rukuk kena sempurna. Kalau kita mampu rukuk yang sempurna macam mana? Badan, kita punya tulang belakang tu sama je. Kalau letak kitab tak jatuh. Tapi kalau kita memang tak boleh nak rukuk dengan sempurna, kita rukuklah dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ikut kita, banyak mana yang boleh kita rukuk. Cuma jangan tak rukuk. Gitu. Wa sujudahunna, dan sempurna sujudnya. Tangan waktu kita sujud macam mana kata ulama? Tangan biar straight menghadap kiblat. Jangan buka gitu. Jangan gitu. Apatah lagi jangan gini lah. Gitu. Dan tutup menghadap kiblat. Kaki kena menghadap kiblat. Kaki tak boleh kangkang macam tu. Kecuali kita tak boleh nak buat dah. Kalau boleh, kecuali itu. Kalau sakit tak apa. Tapi kalau tak sakit, bukan wajib. Kata wajib Ustaz. Wajib dada kita menghadap kiblat. Nampak? Wajib tu kalau dada kita menghadap kiblat. Tu sebab kalau kita paling kepala ke sini waktu solat, tak sah semayang kita masih sah. Tapi kalau badan kita teralik, maka tak sah. Kadang-kadang orang tahiyat akhir. Bila dia tahiyat akhir, dia mungkin badan besar macam saya ke mak? Nak badan besar, mungkin besar lagi. Bila dia tahiyat, ulah teralih kiblat dia ke kanan jadi. Tu tak sah semayang dia. Jadi kalau kita rasa duduk tahiyat akhir tak boleh. Bila kalau kita duduk tahiyat akhir tu menyebabkan teralih kiblat kita, maka duduklah macam kita duduk tahiyat awal tersebut, tak jadi masalah. Cuma yang paling bagus sekali, paling sempurna salat, kalau kita salat tersebut waktu sujud, kaki kita kena pakai tekan kaki tu hujung kalau boleh. Tapi kalau kita ada go out, tak boleh nak tekan, tak apalah, nak sakit. Tapi kalau tak ada go out tu tak ada, tak apa, kita boleh tekan. Dan waktu kita ada tahiyat sekalipun tawarruk ke iftirash ke, mesti dah dalam keadaan tekan kaki tu. Jangan duduk lepek gitu je. Kadang orang suka, dia letak gitu je kaki. Tu dia, kalau sakit tak apa. Kalau tak sakit, kena buat. Tidaklah wajib, tapi itu kesempurnaan solat. Itu Nabi kata, sempurna solatnya pada waktunya dan sebagainya. Rukuk, kadang-kadang kalau kita rukuk, ada orang yang rukuk, dia pegang, yang panggil apa? Betis, dia makan betis. Dia pegang betis dia. Tak betul, dia kena pegang lutut. Lutut, kita boleh pegang lah. Pegang lutut. Jangan lutut orang. Lutut dia. Kalau dia pegang lutut orang, batal solat dia. Nampak? Dia tak ada lutut, dia pegang lutut orang. Dia kata ustaz kena suruh pegang lutut. Jadi kena sempurna. Sujud, pakai dahi. Sebab kalau kain telekung kita ke, yang menyebabkan tertutup dahi ni, angkatlah sikit. Itu semua. Kadang-kadang orang pakai serban kan. Pakai serban sampai tutup dahi tu. Nak sujud macam mana? Waktu salat dia kena angkat sikit. Untuk kita betulkan rukuk atau sujud kita tersebut. Yalah. Walaupun ada ulama sebut sempurna dahi kita. Dahi kita tu biar sempurna lah. Tapi kalau sempurna sangat Ustaz, nampak rambut saya. Kalau nampak rambut tak bagi dahi dah tu. Kalau itu awal rambut ni dahi ni. Daripada awal rambut. Itulah dahi. Ada orang dahi sini. Sebab dia rambut penuh sampai ke depan. Maka ikut dahi itulah. Ikut dahi dia.
Jangan ikut dahi kawan kita. Ikut dahi dia. Gitu. Dia kata saya, sebab ada orang macam anak saudara saya, rambut sampai depan ni. Lelaki lah. Tutup sikit. Asalkan namanya dahi. Asalkan namanya dahi. Kecualilah memang tak mampu. Dahi ada bisu contohnya. Paling nak sujud sangat. Maka sekadar-kadar yang kita mampu. Sebab Islam ni tidaklah rigid sangat sampai Islam ni kata kena buat juga by hook or by crook, kena sujud juga walaupun bisu, jerawat batu atas kepala sakit. Maka Islam ajar kita dengan tersamuh pada satu perkara. Wa khusyu'ahunna, dan sempurna khusyuknya. Khusyuk ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tumpuan kita dalam solat. Cara nak khusyuk kata ulama, yang pertama salah satunya memahami bacaan dalam solat. Kita baca apa dalam solat tu biar kita faham. Allahu Akbar tu apa? Sami Allahu liman hamidah tu apa? Kita baca Al-Fatihah tahu tak makna dia? Kalau kita baca surah kita tahu tak makna dia? Maka kalau kita dapat yang tu, insya-Allah sempurna ataupun khusyuk tu bertambah. Walaupun banyak tak apa nak khusyuk, tapi insya-Allah kita usahalah supaya khusyuk. Tu sebab ada ulama memakruhkan kita meletakkan perhiasan-perhiasan di bawah tempat kita solat ni. Kan ada orang tengah letak kerawang ataupun kita pakai sejadah. Sejadah tu ada masjid. Kita pun tengok masjid. Sengit ni. Kita duk cerita bab masjid pula. Ataupun kita letak sesuatu di depan kita. Beg kita ke, handset ke. Menyebabkan tumpuan kita pada benda tersebut. Tu sebab ada ulama memakruhkan tulisan-tulisan ni. Nak betulkan saf, rapatkan saf dia baca. Betulkan saf, rapatkan saf. Betulkan saf, rapatkan saf. Tu dia baca. Sebab benda yang kita tengok pasti kita baca. Dewan Anwar Mat Taib. Kita baca. Contoh. Kadang tumpuan. Tu sebab sujud waktu solat, mata dia kena tengok pada tempat sujud. Jangan tengok depan. Sayyidina Uthman bin Affan pernah tegur isteri dia. Yang solat tidak khusyuk. Matanya melilau solatnya. Maka dia kata, kalau khusyuk hatimu, matamu itu juga akan turut nampak kekhusyukan dia. Maka kita kena tumpu. Solat tu tumpu pada tempat sujud. Ni tengok. Ingat siapa imam. Jangan tengok. Tak ada kerja kita ni. Kana lahu 'ala Allahi ahdun. Dan barang siapa nescaya baginya atas Allah Ta'ala janji bahawa diampunkan dosa-dosanya. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak sempurna khusyuknya, tidak sempurna wuduknya, tidak sempurna salatnya, tidak sempurna rukuk dan sujudnya, maka tidak ada bagi Allah sebarang janji. Maka jika dikhendaki diampunkannya, dan jika dikhendakinya diseksakannya. Itu dari sudut tentang salat. Pengajaran pada hadis. Solat adalah tiang agama. Kita cuba baca 10 hadis pada pagi ni insya-Allah. Solat adalah tiang agama. Mendirikannya ibarat mendirikan agama. Dan meninggalkannya ibarat meruntuhkan agama. Ni hadis Rasulullah. As-salatu imanuddin. Kata Nabi. Salat tu tiang agama. Man aqamaha. Siapa dirikan salat. Ni pesan pada anak cucu kita. Salat nombor 1 sekali. Makan nombor 3, nombor 4. Tapi kena makanlah. Ada hadis Nabi kata kalau bertembung isyak dengan asyak, asyak ni makan malam. Isyak semaya isyak. Kalau bertembung dua ni, maka dahulukan asyak tu makan dulu. Sebab takut kitanya waktu solat tengok makanan dah ada. Kita solat tak khusyuk. Memang sebelum ni tak khusyuk dah. Tapi kalau kita tengok lagi-lagi tak khusyuk kita solat. Tu sebab ada mati Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak buat majlis-majlis apa, tahlil ke, jangan letak makanan depan tok imam, tok bilal. Ni ada setengah kita di tempat ni, tengah tahlil tu makanan depan mata ni. Tak, makan depan mata. Patut letak tepi dulu. Sebab bila makanan depan mata, wajib makan dulu. Baru tahlil kemudian. Tapi kalau tahlil kemudian, tinggal tok imam seorang je. Orang balik kenyang. Siapa yang mendirikan agama, dia solat macam ibarat mendirikan agama. Siapa yang tak solat, ibarat meruntuhkan agama. Kita kat Malaysia, 80% orang Islam kita tak solat. 80%. Tak solat. Ni masalah yang paling besar sekali. Sebab solat ni boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang semayang, insya-Allah, dia takkan merompak, dia takkan mencuri. Kalau mencuri pun tak banyak sangat, dia curilah. Tapi kalau dia curi juga, itu mana solat tidak boleh mencegah perbuatan dia. Yang kedua, solat yang sempurna, segala rukun dan syaratnya adalah lambang seseorang itu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Solat, syarat dan rukun solat, syarat di luar solat. Tanpa syarat tak sah solat. Contoh syarat wuduk tadi.
Wudu syarat sah salat. Menghadap kiblat syarat sah salat. Itu kita kena tahu. Badan kena suci daripada haid dan nifas ataupun dengan kotoran-kotoran. Itu syarat sah salat. Jadi kalau siapa yang sempurna, maka itu lambang dia seorang yang melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, baginda Nabi SAW menegaskan dalam hadis di atas bahawa jika seorang menjaga ibadat salat dan tidak mencuaikan salat, akan diberi jaminan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Kita semayang ni untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Habis hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihi salam, faqal, maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta. Hiduplah. Ish ni maksudnya hiduplah. Ma syi'ta. Up to you. Hidup ikut suka kamu. Mu nak hidup atas muka dunia, hiduplah ikut suka kamu. Fa innaka mayyitun. Tapi kelak kamu akan mati. Itu dah macam Allah Subhanahu wa taala bila sebut mati ni, tak kira tua, muda, miskin, kaya, kacak, tak kacak, comel, tak comel, semua akan mati. Semua akan mati. Saya tengok seorang video di Indonesia, di Lombok. Seorang budak dalam umur 3-4 tahun rasanya. Sakit. Tak tahulah sakit apa, macam lelah je. Jadi keluarganya rakam saat-saat dia nak mati. Dia rakam. Kan zaman merakaman sekarang ni. Boleh tak kita rakam orang nak mati? Boleh kalau mau berani rakam. Aku kena terajang dengan orang nak rakam. Tapi dia rakam anak dia. Anak yang kecil bila sebut la ilaha illallah, anak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampailah last kali Allah, Allah disebut. Budak kecil pun mati. Yang kata orang tua je mati. Orang muda pun mati. Berapa ramai orang muda, lebih ramai mati daripada orang tua. Tapi ingat, makna kata Nabi, kata Jibril AS, wahai Rasulullah SAW, kamu nak hidup, hiduplah ikut suka kamu. Hadis ni walaupun dituju pada Nabi Muhammad, tapi khitab itu sebenarnya ditujukan kepada kita umat manusia, iaitu umat Islam. Kamu nak hidup cara Yahudi ataupun Nasrani ataupun Islam, hiduplah ikut suka kamu. Tapi ingat, kamu semua akan mati. Mati inilah menjadi pengikat kepada kehidupan kita orang Islam, supaya kita sedar diri. Lepas mu hidup lama-lama ni atas muka dunia, mu akan mati. Dan bila mati tu macam Allah Subhanahu wa taala, mati pula seorang-seorang. Alone. Betul. Seorang-seorang je. Tak bawa siapa. Tak percaya tengok suami kita yang telah meninggal dunia. Dia bawa kita tak? Kita pun tak nak ikut. Tak nak ikut. Isteri kita mati, dia bawa kita tak? Tak. Tapi keluarga saya, dia ada satu, tak tahu bukan kelebihan ke apalah. Arwah pakcik saya, ayah saya meninggal bulan 2018. Pakcik saya meninggal bulan 12, 2018. Atuk saya, opah saya meninggal bulan 6, 2005. Tok saya ni, waktu sebelum meninggal dia akan sebut, ayah tok mari, ajak sekali. Itu tanda, kalau keluarga kami itu tanda. Itu tanda akan mati. Ada orang tak gitu. Malakul maut mari tu. Jadi bila ayah saya meninggal dunia, sama juga. Dia kata, opah, tok mu mari. Tok, mari, dia ajak. Mati kot. Sampailah saya ziarah pakcik saya ni, bulan 12. Sebelum tu bulan 8 saya ziarah. Dia kata, kerak aku mimpi abahmu. Dia ajak mari sekali. Mana kita tahu, nak mati. Itu tanda setengah orang lah. Itu setengah-setengah orang macam tu. Tapi apa saya nak sebut? Kita mati seorang-seorang. Kekayaan yang kita ada tu semua tinggal belaka. Duit ringgit kita, pangkat besar mana tinggal belaka. Tak ada letak di batu nisan, Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, apa benda ke. Tak ada letak dekat batu nisan. Tetap nama kita. Tak ada orang nak sebut dah pangkat kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal belaka. Jadi sayang mana pun kita tinggal. Wa ahbib ma syi'ta. Dan kasihlah sesiapa yang kamu hendak kasih. Sayanglah kepada siapa yang kamu nak sayang. Fa innaka mufariquh.
tapi kamu kelak akan meninggalkan mereka. Maknanya, mati lah tu maksudnya. Oh, sayang benar pada cucu kita. Sayang benar pada suami, sayang benar pada anak menantu, sayang benar pada harta. Mufariquh, tinggal habis. Yang kita bawa apa? Amalan kita saja. Tu sebab tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu hari Nabi SAW ada kambing. Sembelih kambing, Nabi sedekahkan belaka. Bagi-bagi pada para sahabat. Sampai 3 kaki je. Tak. Maka dia tanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tak. Apa lagi yang ada pada kita? Apa lagi yang ada? Baki ada lagi tak? Yang kita punya. Dia kata ada ya Rasulullah. Ada kaki. Kaki je dia kata. Kaki tinggal kaki je. Untuk kita ni kaki je. Kambing bukan besar mana kaki. Bukan kaki unta. Kaki kambing. Maka jawab Nabi SAW, yang itu wahai Aisyah, sebenarnya bukan kita punya. Yang kita punya, yang kita dah bagi kepada orang, itu kita punya. Yang tinggal tu, bukan kita punya. Dia nak ajar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang kita bagi itu, itulah milik kita. Yang tinggal dengan kita ni, belum confirm lagi. Tak. Mungkin suami baru, kita akan dapat. Isteri baru, suami kita akan dapat. Harta yang kita tinggal. Kita simpan sangat duit banyak ni. Duit banyak simpan. Suami minta tak bagi. Anak minta tak bagi. Punyalah kupik wal kedekutnya kita. Tak? Bila kita mati, harta tu jadi faraid. Betul tak? Faraid. Dapat pada suami 1/4. Suami nikah pula baru. Suami beli barang kemas bagi pada isteri baru. Dah kita dekat gurak tu. Macam mana kita? Apa? Duit yang kita simpan, akhirnya dapat pada orang lain. Dah kita untuk apa? Dapat kesedihan sajalah. Orang minta derma, kita kata, ni scammer. Ni scammer. Kita ada percaya. Yang dah kita, askri kena scam juga. Allah SWT, tak ada apa untuk kita. Tu sebab hadirin Allah SWT, Nabi juga pernah sebut kepada para sahabat Nabi SAW. Nabi kata, aku hairan kepada orang yang lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami sayang harta kami. Kami tak sayang harta orang lain. Maka jawab Rasulullah, yang aku maksudkan harta orang lain, ialah harta yang kamu belum guna lagi. Itu harta orang lain punya. Harta kita yang mana? Kita pakai baju sampai lusuh, kopiah sampai naik, taik lalat. Kalau kita pakai makanan sampai jadi najis, itu hak kita. Yang tinggal itu, belum tentu hak kita. Mungkin hak orang lain. Jadi kita imani tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita sayang, semuanya tinggal belaka. Tak ada siapa yang sudi duduk dengan kita dalam kubur. Ada? Cik kat tangan, siapa agak-agak yang akan sudi duduk dengan kita? Kawan sepondok kita pun takkan sudi. Allah SWT, takkan sudi. Walaupun kata ni best friend saya dan sebagainya, tetap takkan sudi bersama kita. Duduk atas kubur sekejap je. Menangis, baliklah. Makan KFC, hilang kesedihan. Sebab tak ada nak masak kan? Kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ni masya-Allah tabarakallah. Nabi kata, Sayyidina Jibril pesan pada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta. Buatlah apa saja yang kamu nak buat atas muka dunia ni. Fa innaka majziyun bih. Tapi kelak kamu akan mendapat balasan daripada apa yang kamu lakukan. Yang ni cukuplah memberi peringatan kepada kita. Start kita balik dulu. Kalau orang lelaki umur 15, maksimum. Orang perempuan permulaan 9, maksimum juga 15. Tak ada sampai 70, baru balik, tak ada. Semua yang start daripada umur kita balik, sampailah kita mati. Kalau kita tak ada nyanyuk ke apa, sampai kita mati ni, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan hisap dan akan hitung. Satu persatu. Tadi saya share dalam Facebook saya, tentang ayat dalam surah Fussilat, ayat 21 hingga ayat 24. Tuan-tuan boleh rujuk balik lepas ni. Tuan-tuan kalau baca ayat 21 sampai 24 surah Fussilat ini, kalau tak menangis, kerah betul hati kita. Kalau tak menangis, saya ulang. Kalau kita baca ayat ni, kalau kita tak menangis, betul-betul kita keras hati. Keras hati. Tak menangis ni orang keras hati. Sebab Al-Quran ni, satu sunnahnya, kita kena baca dan kita kena menangis. Kalau tak boleh menangis, kena buat-buat menangis. Baca Quran. Macam mana? Up to you. Ikut suka kita. Ambil bawang ke, air mor ke. Tapi jangan melampau gitu. Tapi kalau kita baca ayat ni kisah apa?
Ayat kisahkan bila mana di akhirat nanti, kulit kita ni bercakap. Ni kulit ni. Kulit ni bercakap. Bayangkan kalau kita baca surah Yasin, mulut tutup, tangan bercakap. Ini kulit yang bercakap. Sampailah orang fasikin berkata, lima syahidtun alaina. Kenapa kamu jadi saksi kepada kami? Maka dia jawab, antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Allah yang bagi kami bercakap. Baca ayat tu. Lepas ni. Jangan baca sekarang. Nak menangis cepat sangat. Lepas ni menangis. Saya nak menangis dah ni Ustaz. Relax. Berhabis hadis. Nah. Tapi surah Fussilat ayat 1 hingga 24. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah bahawa kemuliaan seorang mukmin itu mendirikan ibadahnya di tengah-tengah malam. Bangun malam qiyamul lail. Itu kemuliaan seorang mukmin. Bila mana kita dapat bangun, itulah kehebatan. Tanda-tanda kita ni banyak dosa, Allah halang kita untuk bangun waktu malam. Itu kata ulama, bukan saya khabar, saya nakalkan. Dan begitulah untuk diri saya sendiri. Kalau kita tak ada kekuatan nak bangun malam, nak solat ataupun nak ibadah, itu tanda waktu siang tu banyak maksiat kita buat. Untuk diri saya sendiri. Tapi kita mampu nak bangun tutup aircon. Nak pergi kencing sebab kencing manis. Malam-malam kan kencing. Asal kencing je nak. Tapi solat 2 rakaat dia tak mampu nak buat. Wuduk pun tak mampu. Tapi duduk atas tempat kencing tu boleh, tak ada masalah. Ambil remote boleh. Main TikTok boleh. Tapi dia tak boleh nak solat. Apatah lagi orang yang berusia emas. Ada setengah kita kata, Ustaz, saya ni dah tua, dia kata. Saya dah tak mampu dah nak tidur malam. Asyik terjaga je. Maka kita tahniah makcik tak. Sebab makcik diberi pilihan oleh Allah untuk beribadah pada waktu malam. Tapi saya tak mampu juga ibadah. Perak makcik. TikTok boleh. TikTok, Facebook, melayari internet boleh. Itu tandanya kita ada dosa pada waktu siang. Yang sampai Allah tak bagi kita beribadah pada waktu malam. Ya? Tak boleh nangis. Kena cuba makcik. Kena cuba sabar boleh menangis. InsyaAllah boleh. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kebesaran seorang mukmin itu terkaya ia, iaitu tidak berhajat ia pada orang lain. Maksudnya dia tidak suka menyending dekat orang. Kita ni kalau suka minta tolong dengan orang, orang tak suka. Tapi kalau kita suka minta tolong kepada Allah, Allah sangat-sangat suka. Dan Allah tak jemu sampailah kita jemu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia, kita minta sekali dia senyum. Kali kedua, senyumnya berkurang. Kali ketiga, masam, catung muka dia. Kalau kita minta. Dan betul, kalau kita selalu minta tolong dengan orang, maruah kita tak ada sebenarnya. Maruah kita tak ada. Dan saya antara orang paling terasa sekali lah dalam isu ni, sebab saya mengambil tempat untuk membina pusat pengajian. Bila bina pusat pengajian, banyak cabaran yang kita dapat. Yang pertamanya, kepercayaan orang, satu. Yang kedua, maruah diri. Maruah diri. Orang kata, Ustaz, minta derma Ustaz. Minta derma ni bukan senang, tuan-tuan, macam Allah. Bukan senang. Bila kita bagi, bila kita terima, tu bukan seolah-olah, berbangga, mau dapat. Tak. Kita rasa, Allah. Sampai tahap tadi, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya pernah orang bagi derma 5,000. 5,000 tu dia bagi macam mana dia campak je. Dia campak je. Waktu tu kita bentang sejadah kan, lepas habis kuliah. Campak pop, lepas tu dia balik, dia belak. Saya mujurlah, saya kutip dana tu untuk sekolah. Kalau untuk diri saya bagi balik kat dia. Untuk sekolah. Walaupun 5,000 yang dia bagi, tapi tidak bermakna dalam keadaan penghinaan seperti itu pada kita. Saya pernah dalam PKPD itu. Dalam PKPD, Baitul Dia, kita buat 13 misi bantuan. Hampir 1,5 juta kita dapat kutipan dana. Daripada 13 misi. Daripada Manjur pun kita hantar. Barakah pun buat juga. Sampai ke Pahang, sampai ke Terengganu kita pergi. Ada satu pakcik, dia panggil saya pergi ke Gunung Rapat. Orang Gunung Rapat ni kaya-kaya kadang-kadang. Ada juga kayaknya. Dia panggil saya, dia kata, Ustaz, tolong datang. Saya nak bagi derma ni untuk PKPD tu. Tapi sebab saya tak boleh nak, takut scammer, dia kata. Takut. Saya kata scammer celah mana pula scammer ni. Kita dah bagi nombor akaun. Tak apa, saya tak percaya nak transfer ni. Tak apalah, saya kata dalam hati saya, mungkin banyak betul dia nak bagi ni. Sebab panggil kita ke rumah. Hari tu saya jumpa 2 orang pada hari tu. Yang pertama makcik di Taman Meru.
Yang pertama dia, yang kedua makcik Taman Meru. Tengok perbezaan dua cerita dia. Sampai dekat rumah dia, memang besar rumah. Keretanya saya bilang tak kurang 7 biji kereta. Kaya. Saya tunggu kat luar dekat 5 minit dengan panasnya. Saya memang suka datang awal. Dia suruh datang pukul sekian, saya datang awal lagi. Tak. Saya pun tekan loceng. Dia kata, Ustaz tunggu sekejap. Sekejapnya 5 minit kena tunggu. Kemudian dia datang daripada keluar rumah, dia pegang handset dah. Rupanya dia merakam kita dah. Sampai dekat dengan pagar, tak buka pagar. Tak buka pagar. Di luar pagar. Ustaz tolong buka topeng, buka face mask. Buka face mask pula. Buka face mask. Bukan apa Ustaz, saya nak tengok lah. Takut-takut kena tipu, dia kata. Kata tak apalah Haji, ambil lah, nak ambil. Nak ambil. Dia pun hulurlah, sampul. Dia kata bukan apa Ustaz, nak ramai penipu sekarang Ustaz. Lagi dia cakap penipu, berapa kali dah kata penipu ni. Saya balik dalam kereta, saya pun tengok berapa juta dia bagi agak. Kamu check tu. Buka-buka RM50. Dah hati kata kau RM50 boleh transfer je dah. Kalau kena tipu pun tak rasa sedih sangat. Saya pun pergi Taman Meru, jumpa makcik tu pula. Makcik tu daripada tu, makcik saya dah sampai, buka pintu. Ustaz masuk. Bukan masuk pagar lah, bukan masuk rumah dia. Ustaz ni, derma makcik sikit je, makcik bagi pada Ustaz, doakan makcik. Kelas. Saya pun balik, buka sampu, 1,000 bagi. Perbezaan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya nak sebut keadaan manusia lah. Gitulah kita. Maruah kita tercalak, bukan tercalak, mana kita rasa rendah maruah tu. Dan orang tak suka. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita minta tolong, Allah tidak akan menghampakan kita. Mungkin laju Allah balasnya, perkenankan, atau mungkin lewat. Itu saja. Pengajaran pada hadis Nabi SAW. Hidup di dunia lah sementara. Suatu masa nanti kita semua akan pergi menghadap Allah. Sama ada bawa bekalan yang cukup, atau gagal membawa bekalan yang mencukupi. Kata almarhum Datuk Ismail Kamus, agak-agaknya kalau kita matilah sekarang ni, cukup-cukup tak amalan kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Itu jawapannya masing-masing lah. Saya jawab, tuan-tuan jawab sendiri. Kalau Allah matikan kita hari ni, cukup tak untuk kita balas ataupun kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Itu soalan dia. Yang kedua, setiap apa yang kita kasih dan sayang, bukan sayang, semuanya akan kita tinggalkan, dan yang hanya kita bawa ke alam akhirat hanya amal soleh saja. Tinggal belaka amal soleh yang kita bawa. Yang ketiga, salat malam adalah tanda seorang itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dapat bangun malam tu, kita ucapkan tahniah. Cuma tak usah cerita pada orang. Hatta rakan ahlul bait pondok kita pun tak cerita lah. Jangan kita pula buat-buat mengantuk. Saya mengantuk sangat ni. 2 jam saya qiyamul lail. Habis. Ibadat kita tu habis terus. Mintalah pahala dengan orang yang kita cerita tadi. Orang tu, hebat moci, hebat. Minta dengan dia pahala, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cerita pada orang kebaikan kita. Best friend boleh Ustaz? Tak payah cerita. Sembunyikan kebaikanmu, kata ulama, sama seperti mana kamu tak suka orang tahu kejahatanmu. Gitulah, kena simpan. Tak usah cerita pada orang. Ni siap-siap lagi. Dah, saya dah derma dah. Tak payah. Saya dah semayang dah. Tak payah cerita pada orang. Hanya Allah saja yang tahu. Sebab nak menjaga hati sangat payah. Sangat-sangat payah nak jaga hati. Yang keempat, pengharapan dan pertolongan yang utama adalah kepada Allah. Jangan diletakkan pengharapan dan pertolongan daripada manusia sebagai keutamaan. Habis. Peringatan yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqal, datang dari sisi Tuhanku malaikat, katanya, man salla alaika, sesiapa yang membaca selawat ke atas engkau, min ummatika, daripada umat engkau, salatan, sekali selawat. Ini kita datang tadi, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mana saja selawat yang kita selawat, sekali je selawat. Kataballahu lahu biha 10 hasanatin, Allah mencatat baginya 10 kebajikan. 10 pahala dapat. Allahumma salli ala Muhammad, 10 pahala dapat. Wa maha anhu 10 sayyiat, dan digugurkan baginya 10 kejahatan dosa kita buat, Allah gugurkan 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 dapat, 10 gugur. Wa rafa'a lahu 10 darajatin, dan Allah angkat-angkat 10 darjat bagi dia.
pangkat 10 dapat. Warda alaihi mislaha, dan kembali kepadanya rahmat yang berganda-ganda. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, pengajaran pada hadis, kelebihan berselawat di atas baginda, ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam sangat besar dan banyak. Itu sebab hadis-hadis yang lain banyak tentang kelebihan selawat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab apa nama Bahrul Mazi. Saya pernah mengajar kitab Bahrul Mazi ni pada awal-awal. Al-Barakah ada dekat sini. Nah, kita generasi awal Al-Barakah, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu surau tu je ada. Yang lain tak ada lagi. Yang lain tak ada kecuali pondok kat sinilah yang kita buat. Pondok ni pun kita sempat cat. Pagar tu kita sempat cat. Macam Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu lah tahun 2006 2007 waktu permulaan Al-Barakah ni. Kita baca kitab Bahrul Mazi jilid 17. Tuan-tuan boleh rujuk Bahrul Mazi jilid 17 tentang kelebihan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana celaan malaikat Jibril kepada orang yang tak sudi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidina Jibril menyebut seperti mana Nabi naik atas mimbar, tiba-tiba 3 tangga mimbar tersebut Nabi sebut amin, amin, amin. Salah satu yang Nabi aminkan itu iaitulah doa ataupun perkataan Jibril AS, celakalah umatmu wahai Muhammad, bila mana disebut namamu mereka tidak berselawat kepadamu. Dia kata celaka. Jadi lepas ni kalau mana-mana penceramah asatizah duduk atas ni, dia sebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Slow pun tak apa, tak perlu sallu, jangan sebut sallu alaihi. Sallu alaihi maksud selawatlah pada dia. Itu bukan selawat. Sebut sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Dapat dah 10 pahala, 10 pangkat, 10 dosa hilang. Itu kelebihan berselawat pada Nabi Muhammad. Apatah lagi kalau tuan-tuan yang depan saya ni yang biasa pergi ke Madinah Al-Munawwarah, duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah yang bercahaya itu, lagilah kita kena banyak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam semalam, hari Jumaat, hari sangat afdal untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah untuk berselawat ke atas baginda adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ni sangat popular waktu khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ni ayat dia. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bila dengar ayat ni kita kena selawat pada Nabi. Sallu alaihi, maka lantas kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Sebut itu. Ucapkanlah, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Jadi selawat yang paling sempurna ada salawat, ada selamat. Salam. Selawat ni maksudnya apa? Doa. Apa maksud Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah. Ya Allah. Kita boleh kata, ya Allah ampunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada dosa. Dari doa kita kepada Nabi Muhammad, maksudnya apa? Doa supaya Allah tambahkan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Banyak sebenarnya selawat-selawat yang mana Nabi sebut. Tonton lepas ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu, siapa baca lepas ambil wuduk selawat tersebut, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda, cuma kita kadang-kadang lepas wuduk tak baca doa langsung. Yang ketiga, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutamakan kepada umatnya yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin depan saya ni ramai orang yang mungkin selawat pada Nabi 100 kali sehari. Mungkin ada 1000 kali sehari. Ikut kemampuan kita masing-masing. Kita ada tasbih digital tu kan. Bukan untuk mengumpat orang pakai tu. Tapi untuk kita berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawatlah kepada Nabi Muhammad. Tapi biar istiqamah. Kalau 100. Setiap hari 100. Sampai mati. Kalau 10 kali. Sampailah kita mati. Biar istiqamah. Jangan hari ni 10,000. Esok, malah aku. Kita cover dah untuk 10 hari. Jenuh lah. Macam tu. Tak boleh. Kemudian yang ketiga. Syafaat baginda Nabi Muhammad SAW diutamakan kepada umatnya yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak selawat, Nabi tolong kita laju. Sebab Nabi kenal kita. Orang ni selalu selawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan banyaknya seorang itu berselawat ke atas baginda. Jadi kita menolak pandangan setengah orang yang berfahaman sangat pelik fahaman dia.
Bila mana ada setengah asatizah, ustaz-ustaz yang berceramah atau berbagi tazkirah, dia selangi dengan selawat. Ada orang kecam perbuatan tu. Dia kata apa? Nabi tak, sahabat pun tak buat. Dia kata ada tak Sayyidina Abu Bakar bila dia bercakap, tiba-tiba Allahumma salli ala Muhammad. Bila bercakap, Allahumma salli ala Muhammad. Orang macam ni tuan-tuan, saya sebut dalam posting saya. Kalau saya jumpa, saya sepak dia tuan-tuan. Allah SWT. Apa masalah dia bila mana orang bercakap, kemudian dia berselawat. Dia bercakap, dia selawat. Apa masalah? Oh, dia kata mengganggu ucapan. Mana dia ganggu? Tak ada ganggu. Bagi dia tak ada ganggu lah. Sebab apa? Bukti orang banyak selawat ni, bukti dia cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ada dalil tak Ustaz? Ada dalil. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, saya banyak selawat kepada kamu. Berapa banyak yang perlu saya selawat? Nah, dia kata, adakah 1/3? 1/3 hidupnya tu selawat aja. Maka jawab Nabi, ma syi'ta, up to you. Fa in zitta fahuwa khairul laka. Kalau kamu tambah, kamu lebih baik bagi kamu. Kalau gitu ya Rasulullah, fa nisfu, separuh hidup selawat aja. Nabi kata, ma syi'ta, up to you, ikut suka kamu. Tapi kalau kamu tambah, dapat lagi. Lebih baik bagi kamu. Kalau gitu ya Rasulullah, fassulusani, 2/3. Nabi kata lagi, ma syi'ta, ikut suka kamu. Kalau kamu tambah, lebih baik lagi. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku akan jadikan selawat semuanya, masa tu, selawat untuk kamu. Maka Nabi kata, kalau betul apa yang kamu sebut, akan diampunkan segala dosa kamu, dan ditunaikan segala hajat kamu. Itu dalil dia. Nak kata bahawa, ada sahabat yang banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita suka kata, bila kita buat zaman ni, sahabat tak buat. Kita suka membandingkan macam tu. Sedangkan kita dengan sahabat ni jauhnya. Dan sahabat dengan Rasulullah sangat dekat. Duduk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Rasulullah. Dan kita yang jauh ni kena banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila kita sampai ke Madinah Al-Munawwarah, masuk je babus salam tu, pintu salam tu, masuk je kita kata assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bagi salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu Nabi ada kat situ, satu-satunya kubur Nabi. Banyak-banyak Nabi dan Rasul ni, satu-satunya kubur yang memang sahih, itulah kuburnya Nabi. Nabi-Nabi lain belum tentu lagi. Mungkin ada kata makam Ibrahim kat sini, tapi belum tentu makam dia. Ada kata kubur Nabi Allah Musa ada kat Mesir. Mungkin bukan kubur dia. Tapi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirm dah itu berada di Madinah Al-Munawwarah. Situ Rasulullah. Tapi kita malangnya kita pergi ke Madinah, kita banyak bershopping. Sebab dia kata shopping di Madinah lagi mudah daripada Mekah. Pening tunggu. Kalau sekadar nak beli jubah dekat Malaysia, bertimbun-timbun jubahnya. Kalau sekadar nak bagi kopiah, kat Malaysia pun ada. Kalau mari ke Madinah nak duduk hotel, hotel kat Malaysia lagi canggih, manggih daripada hotel di sana. Dan pergilah ke Madinah Al-Munawwarah, duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata almarhum Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, tuan guru pada tuan guru kami ni, disebut apa? Ada seorang wali Allah yang hebat namanya Syekh Sidi Ahmad Rifa'i radhiyallahu anhu wa arda. Dia ni wali kutub. Dalam satu zaman seorang wali kutub meninggal ni, tabal seorang lagi. Dia datang ke Madinah Al-Munawwarah dulu, zaman cerita dulu. Waktu tak ada lah seperti mana sekarang ni yang dibina bangunan dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Madinah Al-Munawwarah, punya sayang dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihan yang ada pada Syekh Sidi Ahmad Rifa'i ni, dia pergi dekat dengan kubur Rasulullah, dia bagi salam kat Nabi Muhammad, dia kata, ya Rasulullah, aku nak berjabat tangan dengan kamu. Ini disaksikan, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ni bukan ulama, bukan ustaz-ustaz macam saya ni, reality TV bukan. Sa'id Ramadan Al-Buti ni ulama besar bumi Syam yang telah dibunuh oleh rejim Bashar Assad. Kena bom waktu tengah kuliah tafsir dia. Itu Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti live, kena bom live tuan-tuan sekalian. Ada video dalam YouTube boleh tengok lepas ni. Kematian Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kena bom. Tengah kuliah kena bom. Bila mana dia kata macam tu, keluar daripada kubur Rasulullah tangan. Dan dijabatnya oleh Syekh Sidi Ahmad Rifa'i. Punya sayangnya wali Allah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun kena tirulah. Kalau tak mampu macam mereka,
buatlah sikit-sikit yang seumpama dengan mereka insya-Allah. Hadis yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak. Sukakah kamu untuk kamu tahu sebab-sebab yang boleh melembutkan hati serta mendapat segala hajat kamu. Ni Nabi ajar pada kita. Nak lembutkan hati, nak dapat segala hajat. Apa yang kita kena buat? Irhamil yatim. Sayanglah kepada anak yatim. Anak yatim ni anak yang kehilangan bapa. Itu anak yatim. Kalau yang mak tak panggil anak yatim. Anak benda panggil. Kalau mak dia mati. Anak apa? Hajah. Anak piatu. Tak tahu. Tapi dia bukan anak yatim. Anak yatim ni anak yang kehilangan bapa. Itu anak yatim. Baik. Anak yatim ni usia dia daripada 1 tahun sampai 18 ataupun sampai 21 tahun. Itu anak yatim. Definisi dia. Macam saya ni umur 40. Orang tak panggil anak yatim. Walaupun mak ayah dah tak ada. Tu Ustaz Syed, tu Piu Syed, tu anak yatim piatu tu. Tak payah. Kita pergi usap kepala dia. Tak boleh. Haram. Irhamil yatim. Kena sayang kepada anak yatim. Kalau tahu tu anak yatim, kena kasih pada dia. Kalau dia mari minta tolong kita, kena tolong dia. Jangan kita halau dia. Kalau kita tahu dia anak yatim. Bukan bapak dia bin yatim. Memang anak yatim juga tu. Tapi nama bapak dia tu bukan. Wamsah ra'sahu. Macam ni kita kena buat? Sapulah kepalanya. Usap kepala dia. Ni, budak-budak kecil lah. Yang dah besar jangan buat. Nak usap kepala dia. Itu satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa at'imahu min ta'amik. Dan berilah makan makanan yang kamu makan. Kalau anak yatim, kita jaga anak yatim. Anak saudara kita contoh. Dia susah. Maka kita makan, dia pun makan makanan yang kita makan. Jangan kita makan KFC, dia makan telur ayam je. Jangan gitu. Mesti makan yang sama. Yalin qalbak, akan lembutlah hati kamu, wa tudrika hajatak, dan akan dimakbulkan ataupun dapatlah apa yang kamu hajatkan. Pengajaran pada hadis. Salah satu kaedah untuk melembutkan hati kita yang keras adalah dengan bersikap ihsan sesama manusia. Kena baik dengan manusia. Lebih-lebih lagi kepada pihak yang lebih susah kehidupannya daripada kita. Kalau puan-puan, orang yang berharta. Mungkin setengah ni kita biasa pergi rumah anak yatim. Dekat sini ada Jalan Datuk, ada. Dekat Cemor ada. Kat mana lagi? Banyak tempat. Dekat dengan keluar Manjoy ada. Pergi tengok rumah anak yatim. Yang uzur-uzur kena bantu dia. Kena bagi bantuan. Tapi ingat tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagi bantuan tu jangan bagi lebihan kita. Kita masuk kenduri. Tak habis. Tetamu tak datang sebab hujan lebat. Tak habis tu kita hantarkan rumah yatim. Jangan. Nah. Ada baru ni ada seorang hantar kat sekolah saya. Pelajar kita ada 22 orang. Dia kata, Ustaz boleh tak kami nak hantar makanan kenduri siang tadi tak habis. Oh, kata sedapnya kamu nak. Yang tak habis baru nak bagi. Nak bagi ke orang ni tuan-tuan sekalian, bagi yang baru. Jangan bagi yang lebihan kita. Ni pesanan untuk kita semualah. Sama ada kita masak nak bagi kat jiran ke, bagi yang mana yang kita baru masak tu kita bagi. Kita kata, Ustaz, kalau saya baru masak, dia dululah makan. Tak boleh. Bagi yang tu, yang terbaik. Kita selalu bagi makanan yang kita tak habis baru kita bagi ke orang. Walaupun betul boleh, tapi hakikatnya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat selama-lamanya kebaikan sampai kamu bagi apa yang kamu sayang. Apa yang kita sayang? Makanan yang kita bawa masak tadi. Sup apa? Sup ayam, sup kaki kambing contohnya. Kita bagilah pada dia rasa. Itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita letak pusat tahfiz rumah anak yatim ni, makanan tak habis baru kita bagi. Allah, hinanya tempat tu mati Allah Subhanahu Wa Taala yang kita. Ustaz, kalau tak bagi membazir Ustaz. Mu yang membazir. Patut mu jemputlah rumah anak yatim tu datang kenduri kamu, barulah habis makanan. Ni tak, tunggu habis. Tak habis baru kita bagi. Nah, bukan kat sini, berlaku di Papua New Guinea. Yang kedua, jauhnya. Menjaga dan menyayangi anak-anak yatimlah salah satu tuntutan dalam agama. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa baginda dan orang yang menjaga anak yatim akan duduk dekat dalam syurga nanti dengan baginda menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Ni dua macam ni. Macam ni. Jari telunjuk, jari tengah. Dua ni dekat betul dengan penjaga anak yatim di akhirat nanti. Insya-Allah, tabarakallah. Tu sebab orang buka rumah anak yatim ni, dia kena betul-betul jaga betul anak yatim. Jaga betul. Bukan jaga perut dia, jaga betul anak yatim supaya kita dapat menjaga dia punya kehidupan mereka masing-masing. Sampailah mereka dapat berdikari.
Hadis yang ketujuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wattabi' sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan hendaklah kamu ikuti setiap kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, iaitu taubat kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah kamu berperangai dengan perangai baik dengan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani daripada sanad Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Pengajaran daripada hadis Nabi, setiap manusia tidak terlepas daripada terlupa dan melakukan kesilapan kerana kita semua tidak maksum. Maksum ni apa? Tidak buat dosa, kecil ataupun besar. Kita bukan maksum. Walaupun nama kita Maksum, orang Kelantan. Maksum. Bukan maksum. Seperti mana para anbiya alaihi salatu wassalam. Kita selalu buat silap. Al-insan la yakhlu anil khati'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada buat khata', kesilapan dan lupa. Dan lupa. Tidak sunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan kepada umatnya agar sentiasa memadamkan segala kejahatan dan keburukan yang dilakukan dengan melakukan kebaikan. Salah satunya istighfar kepada Allah. Baru ni saya ada tegur seorang hamba Allah. Bukan saya tegur banyak kali, sekali, banyak kali saya tegur perbuatan ni. Baru-baru ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dia buat pula trend tepuk punggung orang. Dan hati-hati dia tepuk. Tak ada kerja. Maka SKMM panggil. Kita dah khabar awal panggil lah. JAKIM kena panggil. Jabatan Agama kena panggil. Kena brainwash dia. Kena basuh sikit otak dia tu. Sebab dia selalu terlalu kebaratan kehidupan dia tu. Sangat-sangat dahsyat. Dia kata, kenapa tengok video kami? Aku tak tengok video kamu. Orang tag. Tolong Ustaz, tolong tegur. Maka kita tegur. Tegur kita tu dianggap kita pula menonton video tu. Apa pula dah? Orang khabar Ustaz buat gini. Semalam keluar dalam berita harian. Saya sebut tentang tolong ambil tindakan ni ajaran sesat dalam masyarakat kita. Kalau kamu nak buat maksiat, buat seorang-seorang, jangan tunjuk pada orang, tapi kita tunjuk pada orang. Semalam pula trend terbaru budak nak merakam aksi tentang solat dengan riak. Dia pun merakam. Dia buat gaya solat, lepas tu 3 orang, 2 dan seorang perempuan tu tekan-kangkang ambil video. Konon-kononnya nak parodi. Nak main-main. Tapi hakikatnya solat tu dia buat main. Allah. Solat buat main, bak sedekah buat main. Ni zaman kita sekarang. Ni orang panggil zaman teknologi yang sangat canggih ni. Jadi bagi tuan-tuan sekalian yang tak terlibat dengan teknologi, tak payah terlibat lah. Saya nasihatkan, tak payah terlibat sebab sangat memeningkan kepala. Sangat memeningkan kepala masyarakat kita. Baik. Tapi kalau kita buat silap, kalau kita tahu kita buat silap, contoh orang buat maksiat, dia tahu tu maksiat, tapi dia terpaksa buat. Dia tak ada jalan lain, bagi dia lah, tapi banyak jalan lain. Dia terpaksa buat, dia tahu itu maksiat. Kita kata boleh kira lagi orang ni, walaupun dia dapat dosa. Berbanding dengan orang yang buat maksiat, dia tahu itu maksiat dan dia tak kisah itu maksiat. Ada orang buat maksiat sebab terpaksa. Mungkin cari rezeki ke tak ada cara lain dah, bagi dia. Tapi hakikatnya kita kena maklumkan pada dia perbuatan tersebut tak boleh buat. Berbanding dengan orang yang bangga dengan maksiat, ini sangat-sangat membahayakan beliau sebenarnya. Masya Allah, ini zaman kita. Jangan mandang remeh dengan sedikit dosa yang dilakukan kerana bimbang takut tersimpan kemurkaan Allah dalamnya. Dan jangan mandang remeh kepada sedikit amalan kebaikan kerana kemungkinan tersimpan redha Allah dalam kebaikan yang kita lakukan itu. Hadis yang terakhir sekali pada pagi ini insya-Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, isnani yakrahuhuma ibni Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnati. 2 perkara yang sangat dibenci oleh manusia. Hadis ini kita baca secara umum untuk diri saya dan untuk tuan-tuan sekalian. 2 perkara yang sangat dibenci oleh manusia, iaitu yang pertama mati. Memang kita tak suka mati ni. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Sedangkan mati itu terlebih baik baginya daripada fitnah, iaitu ujian dunia. Wa yakrahu killatal mal. Killah. Qaf tu bari bawah, bukan bari atas. Killatal mal wa killatul mali aqallu lil hisab. Dan dia kata apa? Dan sedikit harta, sedangkan sedikit harta itu mengurangkan hisabnya di akhirat. Ada 2 benda yang orang tak suka. Tapi baik kalau dia suka benda tu. Yang pertama mati. Orang tak suka. Sedangkan mati tu baik untuk dia, untuk selamat daripada fitnah dunia. Hadis ni bukan bermakna suruh kita minta mati.
Hadis ni mungkin kita sebut bahawa bagaimana orang yang melakukan maksiat kepada Allah, bagi dia mati itu baik untuk dia, untuk selamat daripada fitnah tersebut. Sebab ada setengah orang tu buat maksiat, sebab ada orang doa, ya Allah matikanlah dia ya Allah. Sebab hidupnya itu menyusahkan. Sama juga Nabi Allah Musa AS sebut kepada Allah, ya Allah, kamu beri kepada Firaun banyak kekayaan. Tolong rampas balik kekayaan yang kamu bagi pada dia. Kuasa yang kamu bagi, kekayaan yang kamu bagi, tolong ambil balik. Rampas balik. Sama juga kita doa kepada orang melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kita nasihat tak jalan, kita minta pada Allah, ya Allah matikanlah dia, sebab fitnah yang dia buat tu sangat dahsyat. Kemudian, orang tak suka kepada sedikitnya harta. Tak ada orang suka harta sikit. Sedangkan harta sedikit tu menyelamatkan dia ataupun meringankan dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuhibbul insanal hayah. Manusia suka pada kehidupan, wal mautu khairul li nafsih, sedangkan kematian tu baik untuknya. Wa yuhibbul insana kasratul mal, dan manusia suka kepada banyaknya harta, wa qillatul mal aqallu li hisabih, sedangkan sedikit harta itu mengurangkan perhitungan hisabnya. Pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematianlah satu ketetapan yang pasti akan tiba pada semua makhluk, dan perkara terpenting yang perlu dibimbangi oleh seorang hamba Allah itu adalah berapa banyak bekalan yang dibawa ke alam akhirat. Semalam kita dapat makluman almarhum Dr. Jamnul Azhar Mulkan, seorang ulama, doktor. Dia ni doktor perubatan, tapi seorang juga ustaz yang boleh bawa tentang agama, popular satu masa dulu, dalam TV selalu keluar, dan meninggal dunia semalam. Sakit lama dah. Takdir Allah Subhanahu wa taala meninggal dia. Lepas sakit yang lama, dia masuk ICU dan sebagainya. Itu tanda kematian kita. Dekat sangat kematian. Seorang-seorang yang kita kenal ni pergi meninggalkan kita. Seorang-seorang. Hartalah sesuatu yang sangat menyeronokkan. Namun fitnah, ujian yang berada bersamanya juga amatlah banyak. Harta seronok, beronok-ronok banyak harta. Tapi ujian yang Allah bagi pun sangat banyak. Sama ada kita kedekut ke, kita guna harta kita untuk kebaikan ataupun tidak. Yang terakhir, Rasulullah SAW memberi ingat agar setiap perkara yang ditentukan oleh Allah mempunyai sebab-sebab yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ustaz Imran dah sampai dah. Hafizahullah taala. Jadi akhir sekali hadirat Allah Subhanahu wa taala, moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, yang menjadi orang mendengar kalamullah, kalam Rasulullah SAW, dan ikuti segala kebaikan-kebaikan yang ada biiznillah azza wa jalla. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Kita sambung pula pada minggu hadapan insya-Allah, kuliah minggu depan, hari Sabtu, kuliah maghrib insya-Allah. Cuma saya nak buat iklan sikit. Kita ada menganjurkan kursus faraid dan pengurusan pusaka. Kalau tuan-tuan ada masalah tentang faraid ataupun ada isu pusaka, bukan saka, saka jangan datang. Pusaka ni, harta pusaka yang ada masalah, yang berpuluh tahun tak selesai, saya sangat sarankan untuk ikuti program kami pada hari Sabtu depan di Masjid Al-Muttaqin Taman Meru. Daripada 8.30 pagi sampai 4.30 petang. Kita jemput khas Ustaz Khusairi yang pernah datang dalam program online Al-Barakah itu, datang untuk selesaikan masalah. Ada masalah apa, boleh tanya direct pada dia, atau boleh bertemu selepas tu dengan dia untuk dia tolong selesaikan kes kita. Sebab banyak kes dekat Malaysia ni tertangguh harta pusaka. Dekat Malaysia ni 1/6 nama tanah masih lagi milik orang yang dah mati. Itu kena kita faham. Waris tak selesaikan masalah. Ada setengah waris dia fed up nak selesaikan. Dia kata malas lah aku. Bila dia kata sebut malas, akhirnya bertambah-tambahlah kes-kes melewat-lewat ke bahagian pusaka insya-Allah. Jadi segala itulah apa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.